Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pada malam yang dimuliakan oleh Allah ini, insya-Allah kita akan bersama lagi dalam meneruskan siri akhir bagi tadabbur surah Al-Maidah. Dan alhamdulillah pada malam ini adalah insya-Allah malam yang akhir bagi kita dalam membicarakan tadabbur surah Al-Maidah. Moga-moga insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian akan datang di dalam kupasan ataupun perbahasan topik yang lain, dan moga-moga insya-Allah Allah berikan kebaikan dan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini, yang berlangsung secara langsung di Zoom, di IG dan juga di Facebook. Ahlan wa sahlan. Tak lupa untuk saya ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur Gulukul Ihsan. Moga-moga Allah memberkati pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulakan tadabbur pada malam ini, insya-Allah kita akan membacakan sama-sama ayat daripada 109 sampai ayat ke 120, iaitu ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Baik, itulah ayat insya-Allah kita akan bicarakan pada malam ini. Pada ayat-ayat yang terakhir ini dalam surah Al-Ma'idah, setelah kita bicarakan dalam pelbagai ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan tentang syariat kita, maka Allah nak tutup pengakhiran surah Al-Ma'idah ini dengan menyebut tentang beberapa suasana yang mengerikan pada hari kiamat. Jadi bila Allah sebutkan tentang khitam ataupun penutup surah Al-Ma'idah dengan peringatan tentang kengerian hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga tentang hukum hakam yang telah Allah sebutkan pada ayat-ayat yang lepas. Allah nak nyatakan penegasan tentang kebertanggungjawabban kita terhadap menjaga hukum hakam syariat Allah itu. Jangan kita over, jangan kita berkurangan. Sebab tu kata Al-Imam Al-Fakhrur Razi, katanya i'lam anna 'adatallahi ta'ala jariyatun fi hadzal kitabil karim annahu idza dzakara anwa'an katsiratan min asy-syara'i wat takalif wal ahkam atba'aha imma bil ilahiyat wa imma bi syarhi ahwalil anbiya aw bi syahri ahwalil qiyamah liyasira dzalika muakkidan lima taqaddama dhikruhu min at-takalif asy-syara'i. Kata Imam Fakhrur Razi, dia kata ketahuilah bahawa kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, bila mana Allah sebut dalam surah tersebut banyak hukum hakam, banyak taklif-taklif yang berkaitan dengan syariat-syariat, hukum hakam, maka Allah akan ikuti dia ataupun Allah akan letak sentuh selepas itu tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang ketuhanan ataupun tentang hal ehwal para nabi ataupun tentang suasana hari kiamat, supaya ia menjadi satu penegasan terhadap apa yang Allah turunkan ayat-ayat sebelum itu, supaya kita menjaga taklif dan juga syariatnya. Maka Allah SWT menyebut tentang beberapa peristiwa pada ayat 109 ini. Allah sebut yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'ullahu ar-rusul, ketika mana Allah menghimpunkan para rasul, maka dengarkanlah khabar, cerita hari tersebut, yang mana hari tersebut adalah satu hari yang cukup mengerikan. Allah SWT sebut tentang Allah menghimpunkan para rasul. Allah sebut tentang rasul supaya para rasul ini dimuliakan. Kedudukan para rasul ini lebih daripada manusia-manusia yang lain. Sedangkan pada hari kiamat nanti, pada ketika itu bukan hanya para rasul sahaja yang berhimpun, tetapi akan terhimpunnya semua manusia daripada dulu sampai kepada hari kiamat. Begitu juga Allah SWT mengkhususkan sebutan para rasul di dalam peristiwa hari kiamat ini. Sebab Allah SWT ingin menjadikan dia sebagai satu hujjah. Bila mana Allah tanya kepada para nabi, kan, bila mana Allah misal kata Allah soal para nabi, adakah kamu telah sampaikan risalah aku? Para nabi dan rasul akan cakap, ya, aku telah sampaikan, dan mereka tidak mau dengar.
Ini sebagaimana Allah sebut dalam suratul A'raf, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Kami akan tanya kepada para rasul dan juga kepada orang yang diutuskan rasul itu. Maka Allah tanya kepada para nabi, fayaqulu madza ujibtum, kan apa yang umat kamu ini jawab, respon terhadap seruan risalah kamu, apa yang kamu sampaikan tauhidnya, daripada sudut hukum hakam, segala risalah yang telah kamu sampaikan, apa yang umat kamu respon. Maka para rasul jawab, la ilma lana, kami tak ada pengetahuan tentangnya. Sebab bukan kata maksudnya rasul ni tak tahu, ada rasul tahu, ramai daripada umat ni menolak seruannya. Ada para rasul yang tahu, mereka memiliki umat yang ramai, tapi mereka mengatakan kami tak tahu kerana begitu takutnya tentang suasana pada hari kiamat. Pada ketika itu, even para rasul sendiri pun akan berasa gementar. Dan walaupun kita pun ada sebut tentang beberapa ayat yang menunjukkan para rasul ni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih, berduka cita, ataupun mereka tidak akan berasa takut pada hari kiamat. Tetapi ini bukan pada semua keadaan, tetapi ini pada majoriti suasana. Sebab ada beberapa hadis yang menyebut dalam riwayat Ibn Abi Shaybah, Nabi SAW sabda, inna jahannama idza ji'a biha, ketika mana diperlihatkan api neraka Jahannam itu, maka fala yabqa nabiyyun wala siddiqun, tidak ada seorang pun, walaupun nabi ataupun mereka yang mulialah darjatnya, melainkan gementar lutut dia. Semua akan takut di hari kiamat kelak. Boleh jadi juga bila mana para rasul kata, ya Allah, kami tak tahu apa yang umat kami punya keadaan, mereka terima ataupun tak, hanya daripada sudut adab seorang makhluk kepada Tuhannya, iaitu mereka mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah. Sebagaimana para rasul yang mana ada kalanya bila bertanya kepada sahabat, sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jadi daripada sudut adab, para sahabat pun mereka akan cakap tak tahu, mereka akan kembalikan pengetahuan itu kepada Rasul, akan kembalikan kepada Allah. Jadi begitu juga para Rasul di sini, mereka kembalikan pengetahuan itu kepada Allah, supaya mereka ini tidak menjawab lebih-lebih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung kembali khitab perbicaraannya dengan Nabi Isa alaihi salam dalam beberapa ayat ini yang dikhususkan untuk mencela ataupun mengecam puak-puak Kristian ataupun Nasrani, yang mana mereka telah ditimpukan fitnah sehingga mereka tergamak untuk melanggar ketuhanan Allah, sehingga mendakwa bahawa Allah itu memiliki anak. Ta'ala Allah Maha Suci daripada memiliki anak ataupun memerlukan makhluknya. Tidak logik untuk kita menggambarkan bahawa Allah itu memiliki anak, yang menunjukkan Allah itu berhajatkan kepada anak, sedangkan Allah itu Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Samad. Kita pun baca dalam surah Qul Huwallahu Ahad, surah Tauhid. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu As-Samad, Allah itu tidak melahirkan dan tak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak memiliki sekutu. Tak boleh nak kata Nabi Isa macam mana yang Kristian bagi tahu dia adalah sekutu Allah, Holy Trinity, yang mana dia anak Allah tapi dia sama dengan Allah, dia part of Allah, dia part of Tuhan. Yang ini yang Allah sebut dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka telah mengatakan bahawa Tuhan Ar-Rahman itu memiliki anak, sesungguhnya mereka telah mendakwa sesuatu yang sangat dahsyat. Sampai ke Allah sebut lagi dalam surah Maryam, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmanu 'abda. Allah kata kerana klaim-klaim dakwaan-dakwaan daripada puak-puak Kristian ni yang mendakwa Allah itu memiliki anak, konsep Trinity dan sebagainya, dakwaan itu begitu dahsyat sampai dia seakan-akan hampir mencari langit, meruntuhkan gunung, mendakwa bahawa Tuhan itu memiliki anak. Allah kata Allah tidak perlukan kepada anak, tak sepatutnya Allah itu memiliki anak.
Bahkan semua yang Allah ciptakan ini semua akan datang pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti mereka akan datang. Even Nabi Isa alaihissalam akan datang sebagai seorang hamba. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan ayat ini ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga maksudnya ditujukan kepada mereka-mereka yang menganut ataupun mendakwa menganut agama Nabi Isa alaihissalam. Mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, mengingatkan mereka tentang suasana pada hari kiamat supaya mereka berasa takut kerana apa yang telah mereka perkatakan. Maka Allah SWT sebut idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika. Ingatlah ketika mana Allah SWT panggil wahai Nabi Isa, wahai Isa anak kepada Maryam, ingatlah tentang nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kepada ibumu. Idh ayyatuka bi ruhil qudus, ketika kami perteguhkan kamu dengan Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu mampu berbicara, mukjizat kamu. Kamu boleh petah berbicara ketika mana kamu masih lagi dalam buayan seorang bayi sampailah kamu dewasa. Al-kahl ataupun kuhulah, kahlan maksudnya pada usia dewasa. Maksudnya mukjizat Nabi Isa pada ketika dia masih lagi bergelar bayi, dia dah boleh berbicara. Dan ketika mana dia dewasa, dia boleh fasih bertutur untuk berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmah, ni salah satu daripada nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Isa. Ingatlah kamu. Sebenarnya Allah nak ingatkan kepada puak-puak Kristian ni, tapi dalam bentuk percakapan dengan Nabi Isa. Ingat ketika mana Allah telah mengajarkan kepada kamu kitab, kalamnya, menulis sampai kamu boleh menulis Injil. Wat Taurah, kamu juga diajar tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, ya Allah turunkan kitab suci ini kepada kamu. Wa idh takhluqu minat tini ka hay'ati at-tayr. Ingat, nikmat, salah satu nikmat mukjizat yang Allah kurniakan adalah macam mana kamu boleh hidupkan burung yang asalnya dibuat daripada tanah liat. Bi'izni, dengan kudrat aku dan juga kehendak aku, fatamfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Lalu bila mana kamu tiup, maka burung tersebut hidup dengan kudrat dan juga kehendak Allah SWT. Wa tubri'ul akmah, dan kamu juga boleh antara mukjizat kamu boleh menyembuhkan mereka yang buta. Wal abras, dan mereka yang sopak. Bi'izni, nampak tak Allah ulang, dengan izin aku. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, maka tak ada siapa pun daripada kalangan kita, walaupun daripada kalangan para anbiya, yang mampu untuk memberikan manfaat atau mudarat. Ini mukjizat Allah kurniakan kepada Nabi Isa, walaupun tanpa menggunakan tabib, tanpa menggunakan doktor, tanpa ilmu perubatan yang moden, yang canggih, tapi dengan izin Allah boleh menyembuhkan mereka yang buta dan juga sopak. So inilah yang telah menyebabkan puak-puak Kristian jadi rasa dia memiliki kuasa Tuhan. So asal kuasa penyembuhan adalah milik Allah. Asal untuk menghidupkan juga adalah oleh Allah. Tapi Allah kurniakan mukjizat ini kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai satu ujian. Sebab itu Allah sebut lagi wa istukhrijul mauta bi'izni. Sampaikan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia pergi kepada salah satu kubur, lalu dengan izin Allah maka mayat tersebut dihidupkan semula. Tapi semua ini berlaku dengan kehendak Allah. Allah kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tak ada siapa pun yang boleh mati bernafas melainkan dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Ini adalah nikmat yang Allah SWT nak ingatkan kepada para hamba-Nya, terutamanya daripada kalangan para orang-orang Kristian, yang mana Allah pernah ingatkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang telah dipelihara daripada tipu daya Bani Israel, kejahatan mereka. Walaupun Bani Israel ni mereka ni cuba sentiasa untuk berlaku khianat kepada para anbiya, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam.
sampai Allah SWT id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Ketika mana Allah pelihara Nabi Isa alaihissalam daripada kejahatan Bani Israel, ketika mana Nabi Isa datang dengan membawa mukjizat-mukjizat, keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka mendustakan dan mereka kata ini adalah satu sihir yang jelas. Dan Allah SWT sebut lagi untuk menyatakan di sisi Nabi Isa alaihissalam memiliki sahabat-sahabat yang Allah berikan kepada mereka hidayah, yang mereka menerima seruan Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah sebut dalam ayat 111, wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika mana kami menyeru kepada kelompok hawariyin. Hawariyin ni dia adalah, kita kata, antara kelompok terbaiklah daripada kalangan umat-umat Nabi Isa alaihissalam, ataupun kita kata sahabat Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membantu Nabi Isa alaihissalam, yang mana Allah sebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang yang beriman, jadilah pembantu, penolong-penolong tentera-tentera Allah, sebagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada sahabat-sahabatnya golongan Hawariyin, siapakah daripada kalangan kamu yang ingin menjadi pembantuku untuk agama Allah? Maka mereka menjawab, nahnu ansarullah. Orang Hawariyin jawab, kamilah adalah penolong Allah. Namun walau apapun, macam mana sekalipun mukjizat ni Allah telah kurniakan kepada Nabi Isa alaihissalam, golongan Hawariyun ini ingin meminta mukjizat yang lain. Mereka ini minta lagi kepada Nabi Isa alaihissalam supaya diturunkan satu hidangan daripada langit. Yang ini menunjukkan tentang keutamaan, kelebihan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang beriman kepada Nabi SAW tidak meminta kepada Nabi SAW any mukjizat untuk membuktikan mereka, untuk menguatkan keimanan mereka. Bila mereka menerima Islam, keimanan mereka sudah kuat, sudah terpasak ke dalam dada-dada mereka. So mereka tidak lagi untuk nak meminta satu bukti yang meyakinkan mereka daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kelompok Hawariyun, beza dengan sahabat Nabi SAW, adalah mereka masih lagi meminta mukjizat. Minta mukjizat ini bukan maksudnya Nabi SAW pernah tunjukkan beberapa mukjizat kepada sahabat. Contohnya ketika mana dalam suasana peperangan susah dan sebagainya, Nabi, antara mukjizat Nabi SAW ketika Nabi memberikan hidangan minuman kepada para sahabatnya, keluar air-air daripada celah-celah jari Nabi SAW. Itu bukan permintaan daripada sahabat. Bukan para sahabat minta Nabi SAW supaya mukjizat itu supaya mereka boleh kuat iman, tak. Tetapi itu berlaku bila mana Allah nak bantu para sahabat. Tetapi kelompok Hawariyun ni, dia minta untuk nak kukuhkan lagi keyakinan mereka. Sebab tu dalam ayat 112 mereka cakap bahawa qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Ingat ketika mana kelompok Hawariyun dia kata kepada Nabi Isa alaihissalam, hal yastati'u rabbuk, hal yastati'u rabbuk, adakah Tuhan kamu mampu? Nampak? Dia bukan minta untuk macam kami lapar, bagi kami makan, tak. Hal yastati'u rabbuk, adakah Tuhan kamu mampu untuk menurunkan ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama', mampu menurunkan satu hidangan daripada langit. Nampak? Pertanyaan itu seolah-olah ada sikit lagi keraguan. Sudah tentu Tuhan mampu, sudah tentu Allah itu mampu. Tetapi mereka tanya, kan, hal yastati'u rabbuk. Boleh jadi juga uslub pertanyaan, adakah Tuhan kamu mampu, ini daripada satu sudut bahasa, untuk menunjukkan satu bahasa berlapik lah. Contohnya
kita bila mana kita cakap pada sahabat kita, boleh ke dia ni datang? Mungkin kita tahu dia akan datang, tapi kita cuma nak confirm kan, ada sikit lagi, bukan daripada sudut syak wasangka, tapi hanya pada sudut untuk confirmation. Maka Allah sebut, Allah cerita tentang Nabi Isa, dia kata kepada mereka ini, ittaqullah in kuntum mu'minin. Kan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jauhilah daripada melanggar Allah SWT dengan banyak sangat permintaan. Kamu dah diperlihatkan dengan banyak tanda-tanda dan juga mukjizat, adakah itu tidak mencukupi? Tetapi kelompok Hawari ini masih lagi bertegas. Walaupun mereka ada peringatan, Nabi Isa dah kata taqullah. Taqullah ni maksudnya come on, ingat Allah, jangan cross the limits. So mereka jawab kepada Nabi Isa AS lah, ayat 113, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad saddaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin. No, kami sekadar nak makan sikit daripada dia. Mungkin kami lapar. Wa tatma'inna qulubuna, supaya hati kami ini lebih tenang, maksudnya lebih terpahat keimanan kami. Seperti mana yang Nabi Ibrahim AS ketika mana diminta kepada Allah SWT untuk menunjukkan macam mana Allah menghidupkan yang telah mati. Kita ada cerita dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan bila mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk tunjukkan macam mana Allah hidupkan mati, Allah tanya, adakah kamu tidak beriman? Dia kata, bahkan aku beriman, cuma aku nak menenangkan hati aku bila mana aku melihat sesuatu itu, penyaksian itu lebih terpahat, lebih menguatkan iman dan juga hati kita daripada kita hanya sekadar mendengar. Dan kelompok Hawarin ini sambung lagi, dia kata, wa na'lama an qad sadaqtana. Kita semua tahu bahawa kamu ini, wahai Isa, adalah seorang yang benar. Apa yang kamu sampaikan kepada kami adalah satu seruan yang benar. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Cuma kami nak jadi orang yang boleh menyaksikan. Sebab penyaksian ini lebih baik. Kan, bila kita sendiri menyaksikan, itu lebih baik daripada kita hanya mendengar. Itu satu kaedah. So, sama juga bila mana kita selalu mendengar tentang satu-satu khabar, satu-satu cerita, ini tak cukup teguh. Tetapi bila kita sendiri menyaksikan, maka dia berbeza. Kita dengar tentang kejahatan seseorang, dia berbeza daripada kita menyaksikan kejahatan si fulan. Itu lebih memberikan impak yang besar. Kemudian ayat 114, Nabi Isa sebut, qala Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa alaihissalam doa kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan daripada langit. Dia akan menjadi satu perayaan kegembiraan buat kami. Sebab dia turun daripada-Mu. Dia adalah satu kegembiraan yang luar biasa sebab dia bukan makanan yang biasa-biasa. Wa ayatan mink, kerana dia juga adalah satu petunjuk daripada Kamu. Kekuasaan-Mu, tentang kebenaran risalah-Mu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Kurniakanlah kami rezeki itu kerana Engkau lah yang maha pemberi rezeki yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa Nabi Isa. Maka Allah kata yang Allah akan turunkan hidangan tersebut sebagai memakbulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Allah sebut dalam ayat 115, qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah kata,
bahkan aku akan turunkan hidangan yang kamu minta itu kepada kamu. Namun sesiapa yang selepas itu kufur, maka aku akan azab mereka dengan azab yang tak ada orang lain yang ditimpakan azab tersebut. Very, very scary azab. Dan sebahagian mufassirin menyebut bila mana Hawariyun mendengar tentang ayat-ayat yang Allah mengecam soal menurunkan ancaman itu, mereka segera beristighfar kepada Allah. Sebahagian mufassirin sebut, mereka kemudian kata kami dah tak mau dah, maka hidangan tersebut tidak turun. Tetapi jumhur mufassirin sebut Allah turunkan juga hidangan tersebut sebab Allah kata inni munazziluha alaikum. Bila Allah kata aku turunkan, maka turunlah hidangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang masyahid ataupun suasana pada hari kiamat kelak, yang mana satu ancaman buat mereka yang bersikap ekstrim terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sudah tentulah bila mana mereka meletakkan Nabi Isa itu pada satu martabat ketuhanan yang membuatkan dia disembah oleh penganut-penganut agama Kristian. Maka Allah sebut dalam ayat 116, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ingat ketika mana Allah bertanya kepada Nabi Isa, ini Allah akan tanya Nabi Isa pada hari kiamat di mahsyar kelak, adakah kamu mengambil, kamu yang suruh orang-orang ni untuk menyembah aku dan juga ibu aku? Maka Nabi Isa alaihissalam akan jawab pada hari kiamat kelak, membebaskan diri daripada kesyirikan tersebut. Nabi Isa jawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya wahai Tuhan, takkanlah aku nak jawab, takkanlah aku nak mengucapkan kata-kata yang batil ini, yang aku langsung tak ada hak untuk menyebutnya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku betul-betul ada sebut, engkau memang sudah tahu wahai Tuhan. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu aku tak tahu engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah yang maha mengetahui segala perkara-perkara ghaib, segala-gala yang kami tak tahu, yang tersembunyi daripada pengetahuan kami. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menyebut bahawa tugas dia hanyalah menyeru manusia, mengajak manusia berdakwah mereka kepada Allah, untuk menyembah Allah dengan satu ikrar yang jelas tentang hakikat ketuhanan, sembahan itu hanya milik Allahul Wahidul Ahad. Kata Nabi Isa alaihissalam dalam ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tak kata apa pun kecuali apa yang engkau wahai Tuhan perintahkan kepadaku. Apa yang kau perintah kepadaku wahai Tuhan? An i'budullah, untuk menyembah Allah. Rabbi, Rabb aku, wa rabbakum, dan Rabb kalian semua. Ini Nabi Isa akan menyalahkan penganut-penganut Kristian ini semua. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku adalah saksi itu selagi mana aku bersama dengan mereka. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit, Allah yang menjadi saksi bahawa kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak menyeru manusia ke arah kesyirikan. Maka Nabi Isa sebut, falamma, di akhirat nanti, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Falamma tawaffaitani. Bila Allah kata perkataan tawaffaitani, bukan maksud
bila mana Allah wafatkan aku, matikan aku, cabut nyawa aku, tak. Sebab ketika ini Nabi Isa alaihissalam belum mati. Aqidah kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa alaihissalam masih hidup lagi, Allah telah angkat dia ke langit. Macam mana yang Allah dah sebut dalam banyak ayat, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyanggah dakwaan-dakwaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawa mereka telah membunuh Isa. Dalam surah An-Nisa Allah sebut, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Ketika mana orang Yahudi ini dakwa bahawa kami telah membunuh al-Masih Isa ibn Maryam, maka Allah kata wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib pun Nabi Isa itu, tetapi syubbiha lahum, telah diserupakan orang yang nampak sama dengan Nabi Isa. Dia yang telah kena. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa. Bila mana Allah kata tawaffaitani, Nabi Isa bagi tahu, bukan maksudnya ketika sampailah aku dah mati, tak. Maksudnya sampailah aku diangkat ke langit. Sebab maksud wafah dalam bahasa Arab, wafah, kita punya perkataan wafat ni memang maksud dia mati, tapi sebab kita ambil kalimat wafat itu daripada bahasa Arab, al-wafah dalam bahasa Arab asal kepada wafah. Wafah tak semestinya maksud mati, tetapi bila mana kita sudah lunaskan. Sebab tu bila disebut tentang kana wafian lil wa'd, wafian, sifat bagi orang yang melunaskan janjinya. So digunakan perkataan wafah sebab usianya telah dilunaskan. So perkataan kalimah-kalimah dalam bahasa Arab ni adalah kalimah yang kaya, yang kita tak boleh nak faham directly dengan bahasa kita yang telah kita ambil petik bulat-bulat daripada bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab ni satu-satu kalimah tu menunjukkan makna yang lebih luas. Contohnya bila Allah kata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfus, bukan maksudnya Allah nak kata Allah cabut nyawa orang tu, tetapi Allah nak bagi dia tidur. Allah nak bagi tahu orang, beza orang yang tidur dengan orang yang mati ni apa dia. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Sama, dua-dua ini Allah tarik roh dia. Tetapi orang yang mati ni Allah tak kembalikan roh dia. Orang yang mati ni, orang yang tidur ni Allah kembalikan semula rohnya untuk dia hidup. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, ini menunjukkan bahawa Allah telah mengangkat Allah telah mencabut nyawanya sebelum Allah mengangkat Nabi Isa. Ada orang kata begitu, tetapi Al-Imam Al-Qurtubi sanggah, dia kata walaysa bi syai', ni salah. Sebab khabar-khabar, hadis-hadis, ayat-ayat yang jelas telah menunjukkan bahawa Nabi Isa masih lagi hidup di langit, dan satu hari nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman. Maka maksud falamma tawaffaitani, ketika mana aku diangkat ke langit. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih menukilkan daripada ramai para mufassirun, mereka mengatakan bahawa al-wafah di sini bermaksud tidur. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Allah sebut dalam surah Al-An'am, Allah gunakan perkataan wafah untuk istilah tidur pada malam hari. Nampak? Kadang-kadang wafah ni digunakan untuk tidur, kadang-kadang digunakan untuk melunaskan janji, kadang-kadang digunakan untuk mati. Nabi SAW dalam sebuah hadis doa bila mana bangkit daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. So tidur ini adalah mati kecil. Dalam hadis-hadis yang banyak sekali, Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan turun ke dunia. Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan Dajjal
membunuh Dajjal, membunuh khinzir, menghancurkan salib. Hadis-hadis ni sudah banyak sekali, tak boleh untuk nak diingkari. Maka tak boleh kita kata dalam ayat ini maksud falamma tawaffaitani, maksudnya adalah untuk dia akan apa nama, maksudnya mati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, Nabi Isa alaihi salam menyerahkan urusan mereka ini kepada Allah. Dan orang-orang yang telah mengatakan perkataan syirik ni, Nabi Isa di akhirat nanti akan kata in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau kamu nak azab mereka wahai Tuhan, azab engkau ini adil, mereka inilah hamba-Mu, maka Allah SWT sebut dengan Nabi Isa sebut dengan satu sifat yang menggambarkan tentang penghambaan Nabi Isa kepada Allah SWT. Mereka ini hamba-Mu. Kamu nak azab, kamu tak nak azab, you can do whatever you want. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu nak ampunkan mereka wahai Tuhan, maka kamu Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak akan ditewaskan, Al-Hakim, yang mana tidak melakukan sesuatu melainkan dengan hikmah yang tertentu. Sekiranya Allah mengazab mereka, maka azab itu adil. Sekiranya Allah mengampunkan mereka, maka pengampunan itu adalah rahmat daripada Allah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan kepada orang-orang yang mati menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan sebagai seorang yang kufur ataupun musyrik. Kerana itulah wa'id, ancaman, keadilan yang telah Allah nyatakan sesuai dengan kehendak dan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih kata, Al-Imam Kathir dalam ayat ini, hadzal kalamu yatadamman raddal masyi'ata ila Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa al-masyi'ah, kehendak itu diserahkan kepada Allah. Allah punya izin, Allah punya kehendak nak mengampun atau mengazab sesuatu ataupun nak buat apa sahaja. Fa innahul fa'alu lima yasha. Kerana sesungguhnya Allah itu maha berkuasa nak buat apa sahaja yang dia kehendaki. Alladzi la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang mana tak ditanya tentang apa yang dibuat, manusia akan ditanya. So jangan tanya Allah ini mampu itu ke, Allah boleh buat macam ni, kalau Allah buat macam ni jadi macam ni kan. Jangan tanya. Allah maha berkuasa. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang betapa Nabi Isa alaihissalam cuba untuk melepaskan dirinya daripada fahaman anutan kelompok-kelompok Nasrani ini, yang telah mendustakan Allah, yang telah mendustakan Rasulnya, sehingga menjadikan Allah itu sekutu, ada sekutu bagi Allah, menjadikan Allah itu memiliki anak, memiliki pacarnya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka katakan itu. Dan ayat ini ada satu urusan yang besar, satu pengkhabaran yang ajib, yang ajaib, kata Ibn Kathir. Dalam hadis, Nabi SAW pernah bangun pada satu malam, dan sampai ke subuh Nabi ulang ayat ini. Abu Dzar radhiyallahu anhu dia kata, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, ketika Nabi SAW salat pada suatu malam, maka dibaca ayat ini sampai ke subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ulang-ulang kali Nabi baca ayat 118 ini, kalaulah engkau mengazab mereka, maka mereka itu hamba-Mu. Kalaulah kamu ampunkan mereka, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka pagi hari itu Abu Dhar tanya, ya Rasulullah, kamu baca sepanjang malam ayat ni sampai dalam solat kamu. Why? Maka Nabi SAW jawab, Sa'altu Rabbi Azza wa Jalla syafa'ata li ummati fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah supaya mengurniakan nanti di akhirat kelak syafaat buat aku, maka syafaat untuk aku, bagi syafaat kepada umat aku, maka Allah bagi. Wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a. Dan umat aku berhak mendapat syafaatku ini insya-Allah dengan kehendak keizinan Allah. Syarat dia, kalau mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allah sebut pada ayat 119. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berkata, inilah hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Allah nak bagi tahu sebagai menyahut seruan Nabi Isa alaihi salam pada hari kiamat kelak. Inilah hari yang mana kebenaran itu akan terzahir. Dan kebenaran mereka yang membenarkan suruhanmu pada hari ini akan memberikan manfaat kepada mereka di akhirat. Tauhid mereka akan memberikan manfaat kepada mereka apabila mereka akan mendapat rahmat dan syurga Allah. Sedangkan mereka yang mempersekutukan Allah, mereka yang mengingkar, mengubah syariatnya, maka pada hari ini hanya mudarat yang mereka akan dapat. Kemudian Allah sebut, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi orang-orang yang mendapat manfaat ini, mereka akan dapat jannat, kebun-kebun di syurga nanti yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling besar sekali. Tak ada satu kemenangan yang lebih besar daripada kita memenangi syurga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah tetapkan hati kita terhadap agama tauhid, menjadikan kita sentiasa diredai oleh Allah dan kita sentiasa redha dengan syariat-syariat Allah. Maka pada khitam, pada penghujung ayat yang terakhir dalam surah Al-Ma'idah ini, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 120. Ingat, Allah nak ingatkan kepada kita, after all, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha memiliki, Allah lah yang mencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Allah lah yang memilikinya. Semuanya milik Allah. Allah mampu untuk nak buat apa sahaja yang Allah kehendaki. Allah nak halalkan, Allah nak haramkan, Allah nak berikan azab, Allah nak buat apa sahaja sekalipun, itu semuanya termaktub di dalam kehendak Allah. Itunya semua tertakluk kepada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung ini, maka ini ayat yang mencantumkan kembali dengan ayat nombor 1 dalam surah Al-Ma'idah ini. Ayat yang 120 yang terakhir ini cantuman kepada ayat nombor 1 dalam surah Al-Ma'idah, di mana Allah kata, innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukum, Allah memerintah, Allah menguruskan sesuatu itu dengan apa yang Allah nak buat. Sebab apa? Sebab pada akhir ayat ini Allah bagi tahu kerana Allah lah yang maha memiliki langit dan bumi itu. Di bumi yang kita hidup ini dan di luar daripada bumi ini kita panggil sebagai langit, itu semua adalah milik Allah. Allah yang cipta, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan pada ayat nombor 1 Allah ingatkan lagi, innallaha yahkumu ma yurid. Allah nak buat apa sahaja, Allah buat apa sahaja yang Allah kehendaki.
walhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah yang daripada awal kita apa nama start kelas ni sampai kepada penghujung tadabbur kita pada surah Al-Maidah ini. Jadi insya-Allah pada siri yang akan datang insya-Allah biidznillah jalla wa ala kita akan menyambung siri tadabbur dengan topik yang lain. Saya sebenarnya bercadanglah di musim-musim perjuangan ini, perjuangan saudara-saudara kita di Palestin ini. Saya ingat kita nak belajar sikit tentang hadis-hadis tentang jihad. Jadi saya mungkin cadangkan pada minggu hadapan siri kita yang seterusnya adalah hadis-hadis daripada Kitabul Jihad. Mungkin kita ambil daripada kitab Bulughul Maram umpamanya. So kita akan huraikan, kita akan baca hadis-hadis tersebut, kita akan ulas daripada sudut hukum dan hakam, faedah-faedah daripada hadis tersebut sebagai satu manfaat ilmu kepada kita. Sebab saya tengok kita jarang nak huraikan tentang hadis-hadis berkaitan dengan jihad. Umat pada hari ini telah dimatikan semangat jihad mereka. Sedangkan Nabi SAW sebut mereka yang mati dalam keadaan tak tanam dalam diri dia tentang jihad, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah selamatkan kita. Kita adalah umat yang hari ini perlu memahami the spirit of jihad. Yang mana pada hari ini spirit of jihad itu telah dimatikan ataupun cuba dimatikan. Mereka yang sentuh tentang bab ini mungkin mereka akan dilabel sebagai pengganas. Mereka mungkin akan dilabel sebagai ekstremis dan sebagainya. Sedangkan ini adalah hadis-hadis Nabi yang perlu. Jika diulas dengan cara yang betul, maka kita akan ulas insya-Allah dengan sesuai dengan menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan ulas tentang hukum hakam yang berkaitan dengan jihad, membetulkan salah faham yang mungkin ada pada kepala sesetengah daripada orang yang tidak arif, lalu mereka menggunakan slogan-slogan jihad tetapi hakikatnya mereka melakukan kebinasaan dan kerosakan. Pada masa yang sama, kita ingin mengobarkan juga mereka yang tak ada dalam diri mereka ini spirit of jihad, supaya mereka renungkan kembali tentang perjuangan apa yang dituntut oleh Islam, apa yang dituntut oleh Nabi kita SAW, apa perjuangan Nabi kita SAW di dalam memperjuangkan agama Allah yang suci ini. Hari ini umat Islam telah dipijak-pijak, umat Islam telah ditindas. Kita hanya bermesyuarat, kita hanya berbincang, kita hanya mampu berkata, tetapi kita tidak berani untuk mengambil tindakan. Kerana apa? Because ini adalah zaman yang mana kita telah dijangkiti oleh penyakit al-wahn. Takutkan mati, cintakan dunia, takutkan mati. So kita kena refresh balik dengan hadis-hadis berkaitan dengan jihad. I think nanti saya akan bagi tahu kepada pihak penganjur insya-Allah. Assalamualaikum. Ada yang tanya macam mana nak join group Dr. Kamilin Jamilia. Saya ada group ke? Saya pun tak pasti ada group ke tak. Tapi normally kita akan bersiaran pada setiap hari Rabu 9 suku 9.15 malam. Kita akan bersiaran live di IG, live di Zoom dan juga di Facebook. Dijemput untuk bersama kita insya-Allah. Minggu hadapan kita akan mulakan dengan pengajian baru kita. Moga-moga ramai dapat hadir insya-Allah pada minggu hadapan dengan new class kita, dan moga istiqamah berterusan ilmu buat kita bersama, peringatan untuk diri saya juga insya-Allah. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada pihak penganjur Lokal Ihsan, hadirin hadirat semua yang bersama dengan kita. Doakan kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Palestin. Moga-moga Allah berikan keteguhan kepada mereka. Tak sanggup rasanya untuk menonton, terlihat video-video anak-anak yang cedera, yang kesedihan, yang meraung mencari mayat-mayat keluarganya. Hanya Allah yang tahu penderitaan yang mereka lalui. Kita hanya mampu untuk kita umat yang lemah. Hari ini apa kita buat? Doa. Apa yang kita boleh buat? Kita tak mampu pun nak bergerak keluar daripada tempat kita untuk nak berjuang. Paling tidak kita tambah ilmu kita insya-Allah dalam berkaitan dengan hukum hakam tentang jihad insya-Allah. Minggu hadapan insya-Allah kita akan mulakan daripada, saya ingat kita senang daripada kitab yang ramai senang dapat, Kitab Bulughul Maram, ada satu perbahasan tentang Kitabul Jihad. InsyaAllah kita gunakan hadis-hadis dalam bab tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah jangan lupa hari Sabtu pagi ni juga, lepas subuh saya akan buat satu sharing posting tentang
kenapa kenapa Yahudi ataupun Zionis Israel ni nak sangat bumi Palestin, apa sejarah dan juga agenda puak-puak Zionis ni. InsyaAllah saya akan sharekan. Di IG saya akan ada video ni, di Facebook juga dan juga di TikTok saya insyaAllah. So tonton hari Sabtu pagi nanti lepas subuh insyaAllah. Di sekadar itu saja dulu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.